Seterusnya, ketakutan atau kebimbangan melampau mengenai penyakit boleh mendatangkan kesan emosi yang serius bagi sesetengah individu. Sehubungan itu perlu dilihat satu mekanisme yang baik untuk menangani tekanan bagi mengelakkan kesan psikologi jangka panjang. Bersama di talian Setiausaha Persatuan Psikiatri Malaysia MPA, Dr. Firdaus Abdul Ghani. Terima kasih Dr. Firdaus bersama saya di Buletin Awal ini menceritakan tentang impak psikologi akibat pandemik yang telah lama dikenal pasti pun dan difahamkan terdapat banyak kajian mengenai gejala gemuruh, kemurungan dan tekanan jiwa ataupun kecelaruan pasca trauma akibat pandemik pernah dibuat sebelum ini. Tapi untuk COVID-19 pula, bagaimana doktor melihat bezanya dengan pandemik lain dan apakah kesan terburuk yang boleh terjadi? Baik, terima kasih. Bagi saya terdapat dua faktor utama di mana terdapat perbezaan antara COVID-19 dengan pandemik yang sebelum ini. Di mana kalau kita lihat sebelum Disember 2019, kita tidak pernah dengar pun tentang COVID-19. Jadi ia merupakan satu virus yang baru. Dan kalau kita lihat daripada faktor yang kedua iaitu pelibatan secara langsung negara kita kepada wabak ini. Sebelum ini pernah terdapat wabak lain seperti H1N1, MERS-CoV, SARS dan sebagainya. Tetapi ia banyak melibatkan negara ASEAN lain seperti Hong Kong, Korea dan sebagainya. Ini merupakan pertama kali di mana negara kita terlibat secara skala yang besar. Dan saya rasa ini adalah merupakan dua faktor utama. Dan disebabkan ia merupakan satu virus yang baru, ia menimbulkan banyak ketidaktentuan. Bukan sahaja daripada segi rawatan, ubatan, penyakit dan kalau kita lihat pada sembuh ataupun penyembuhan, kadar kematian juga berbeza kalau kita lihat daripada negara ke negara yang lain. Jadi bila kita terlibat secara langsung, secara skala yang besar dan ketidaktentuan yang kita fikirkan semakin banyak yang kita perlu dapat secara yang kita panggil jelas ini menimbulkan rasa takut, rasa panik dalam diri setiap individu. Dan kalau kita lihat pandemik COVID-19 ni bukan saja melibatkan ketidaktentuan dari segi penyakit tetapi juga daripada segi kerja, ekonomi dan juga masa hadapan. Jadi apabila perasaan ini diteruskan, maksudnya sekarang ni pun kita tidak tahu berapa lama kita akan diletakkan di bawah perintah kawalan pergerakan. Jadi bila dia berpanjangan dan banyak kita perlu lihat ketidakpastian yang kita harus hadapi, itu menyebabkan kita akan rasa takut, rasa susah hati dan juga menyebabkan kita rasa panik. Dan ini dapat kita lihat di sekitar kita. Dan antara perilaku yang kita lihat, pembelian panik dan sebagainya, ini merupakan satu tindak balas kepada ketidaktentuan yang kita hadapi. Jadi, pada pendapat saya, jika tidak ditangani dengan betul, jika kita tidak ada mekanisme yang baik untuk mengatasi masalah ini, maka kita berisiko untuk mendapat penyakit mental seperti kemurungan, gemuruh, kecerahan panik dan sebagainya. Jadi sebab itu kita rasa penting kita untuk mengambil langkah-langkah untuk mengepasti tanda-tanda awal bagi mengelakkan gangguan emosi ataupun mental ini berpanjangan. Ya doktor, salah satu faktor juga adalah kesilapan membaca maklumat sahih mengenai COVID-19 dan akibat itu terpengaruh dengan berita palsu. Itu menjadi satu punca ketakutan itu dan ia boleh menjadi semakin buruk. Apakah saranan doktor sendiri kepada individu dan juga mungkin grup chat kumpulan di WhatsApp yang tidak bertanggungjawab menyebarkan pelbagai berita seumpama ini? Okey, baik. Saya akan nasihatkan supaya pastikan sumber tersebut adalah sahih sebelum kita berkongsi dengan orang lain. Elakkan menjadi punca kepada ketakutan orang lain dan lebih baik untuk dapatkan maklumat daripada saluran yang rasmi seperti daripada MKN, Majlis Keselamatan Negara ataupun daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Dan saya juga ingin sarankan agar kita menghadkan masa bersama media. Isi masa lapang dengan aktiviti lain bagi mengelakkan kebergantungan kita kepada gadget ataupun media. Apabila terlampau banyak masa kita habiskan dengan gadget atau media, ini menyebabkan kita secara langsung menjadi punca kepada penyebaran kepada berita-berita yang kita rasa itu menarik, maka kita berkongsi tetapi tanpa kita tentukan sumbernya, menyebabkan kita secara tak langsung berkongsi berita yang tak sahih lah. Itu yang saya bimbangkan. Ya, juga doktor secara ringkas, apa pula nasihat doktor kepada secara umum kepada mana-mana individu yang sedang berdepan dengan kesan emosi yang teruk ketika ini seperti yang doktor sebut tadi, bukan saja impak psikologi berpunca daripada penyakit tetapi mungkin kehilangan punca pendapatan dan sebagainya dan kita melihat kepada pelanjutan tempoh PKP ini juga pastinya ramai yang terkesan dari sudut emosi dan mental. Apa saranan doktor? Okey, kalau kita lihatkan sekarang ni pun telah ada beberapa individu yang tampil untuk mendapatkan rawatan dan
secara umumnya kita memang menasihatkan orang ramai untuk mengamalkan cara hidup sihat, terus berhubung dengan orang lain dan juga untuk mengamalkan rutin harian yang teratur untuk mengelakkan rasa bosan dan juga untuk mengisi masa. Tetapi jika segala tindakan ini tidak mendatangkan hasil, maksudnya telah kita guna segala mekanisme yang sepatutnya tetapi masih lagi rasa susah hati, rasa bimbang dan sebagainya, apa yang kita boleh buat sekarang ni di Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga NGO, mereka menyediakan perkhidmatan talian online psychosocial support, sokongan psikososial di mana orang ramai boleh menghubungi jika mereka ada tanda-tanda awal mengalami gangguan emosi ataupun gangguan fikiran. Dan sekiranya perkara ini berlarutan, perkhidmatan kesihatan masih lagi dibuka seperti biasa, berfungsi seperti biasa dan mereka boleh merujuk kepada fasiliti kesihatan yang terdekat. Ya baik, terima kasih kepada Dr. Firdaus Abdul Ghani, Setiausaha Persatuan Psikiatri Malaysia MPA untuk nasihat itu dan banyak lagi perkongsian yang anda boleh lihat di astroawani.com.